kurang penekanan dalam bab tu. Ikhtiar kita ni sebiji macam orang lain, macam tak ada beza kita dengan orang bukan Islam. Sepatutnya benda gaib ni timbal baliknya juga dengan usaha yang gaib. Solat hajat, tawakal kita, bangun malam kita, munajat kita, zikir kita, patutnya lebih ditekankan dalam aspek tu. Pada masa sama bukanlah kita nafikan benda-benda yang disarankan oleh para doktor tu semua, tapi perlu kita tunjukkan benda yang sedikit berbeza berbanding orang bukan Islam. Muka takut semua ni. Ya, muka tenang. Contoh bagi tadi saya baca satu artikel, semua negara yang dia listkan tu dah lockdown. Malaysia je dia macam sinis lah. Malaysia je enjoy jalan-jalan, makan kat luar seumpamanya. Tapi kalau kita lihat dalam sudut positif, negara yang di-compare dengan Malaysia ni, semua negara bukan Islam. Patutlah mereka di lockdown ataupun berkurung seriau. Ini pandangan peribadi, bukan saya kata ni fakta, ini yang betulnya dah. Kenalah orang beriman ni, kena nampak jangan seriau sangat. Jangan seriau sangat. Makan-makanlah selagi mana belum ada arahan yang rasmi lockdown. Maka kita berhati-hati, kita ambil langkah berjaga-jaga. Sebaiknya jangan kita sengaja. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu pada lembah yang kecelakaan. Ini Quran mengajar kita. Dalam hadis riwayat Bukhari pun Nabi ajar kita, dan kalau datang pada kamu ni wabak yang berpenyakit, maka larilah seperti mana kamu lari daripada terkejarnya seekor singa. Ini Nabi ajar kita. Maka ikhtiar tu buat. Jangan tunjuk berani, tunjuk bagus. Tak ada benda. Jangan gitu. Tapi pada masa sama, jangan sampai terganggu akidah kita kepada Allah Ta'ala. Akidah kita mengajar kita yang matikan manusia ni bukan virus tu, Allah Ta'ala yang izinkan. Makhluk ni tak ada kuasa. Virus ni tidak ada benda yang boleh mudaratkan manusia. Ini akidah kita kena jelas. Ajar kita makan ubat lah. Sakit, Islam ajar usaha makan ubat. Jangan tak makan. Tak makan tu cari penyakit namanya. Tapi bukanlah kita meletakkan i'tikad tu tak makan mati dah. Ada orang makan ubat mati. Dia tak makan ubat elok je. Bila makan tak makan, ya Allah, makan terus mati. Maka kita kena letakkan diri kita, akidah kita, cara fikir kita dalam hal ini mengikut pegangan umat Islam yang beriman akan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah dah sebut dah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman ni, wala nabluwannakum, akan kami uji kamu wahai orang yang beriman kepada Allah, dengan 4 ujian. Digunakan lafaz fi'il mudhari'. Apa maksud dia? 2. Sama ada sedang berlaku ujian, bersifat semasa. Kalau belum berlaku ujian pada kita, pasti akan datang berlakunya ujian tersebut. Dengan 4 perkara. Ini Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Ini janji Allah Ta'ala kepada orang beriman. Orang beriman ni akan menghadapi 4 ujian, musibah. Tak berlaku sekarang, belum pernah berlaku, confirm akan datang, pasti berlaku. Apa benda 4 benda tu? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf. Orang beriman ini akan diuji dengan sifat takut. Takut kita macam-macam jenis. Ada orang takut bini, ada orang takut anak dia lari rumah, ada orang takut dengan dalam bab duit, rezeki, gaji yang tak cukup, manja. Ada orang tak takut bab duit, bab gaji dia syukur, dia tenang, relax. Tapi dia bimbang tentang kesihatan anak dia.
anak berpenyakit tak sembuh-sembuh, pening dia. Maka kita perlu lihat, kita ni dalam hidup kita ni, Allah sedang ataupun akan datang akan diuji dengan takut yang apa. Ada orang cerita wabak COVID-19 macam tak ada benda, macam tak ambil pot pun, tenang je. Tapi ada orang seriau betul, seriau dia mandi pakai hand sanitizer. Mandi tu bukan mandi terus, dan pam dia punya shower tu buat pakai mandi terus. Dia punya concern tu. Maka ni janji Allah Ta'ala, orang beriman ini mesti akan menghadapi ujian takut. Takut tu macam-macam lah. Mungkin sekarang kita tak diuji dengan takut duit, akan datang takut duit. Contoh kawan saya yang buat training, buat konsultan, habis bulan ni dapat 10 program, 10 batal. Subhanallah, bayangkan lah. Itu dia punya cara hidup dia. Cara hidup dia. Ustaz-ustaz yang full time mengajar dia pun lebih kurang juga tersaiko kan. Bayangkan dia full time mengajar surau masjid, tiba-tiba lockdown, surau masjid kena tutup. Dia nak kerja apa? Bawa Grab. Kata pelanggan dia, pelajar dia, ustaz bawa Grab. Malu ustaz tu. Mungkin tak diuji dengan takut duit sekarang, tapi akan datang. Tengok supermarket sekarang, bodoh-bodoh orang beli barang. Bayangkan terus kan, betul-betul tak tahu pukul 9 katanya malam ni apa, PM kita akan buat sidang media, apa buat keputusan. Keputusan tak tahulah. Setakat petang tadi tu yang mengatakan negara akan lancarkan lockdown tu berita palsu. Memang penegasan akan buat tindakan bagi mereka yang menyebarkan kata Malaysia lockdown. Itu memang berita palsu. Tapi tak tahulah malam ni memang itu dia punya putusan ni, wallah a'lam. Sebab sunat. Maka bersedia. Tak pernah berlaku lagi ketakutan, tunggulah besok ataupun setahun lagi, ataupun akan datang, pasti akan diuji dengan ujian takut dalam kehidupan. Takut kena buang kerja. Banyak orang kena buang kerja sekarang, cuti tanpa gaji. Siapa boleh jangka kena benda-benda macam ni sahabat-sahabat? Kita duk kerja selalu ni elok je, buat saving dan simpanan kita, tiba-tiba jadi macam ni secara on the spot, drastik, tersebar luas. Maka ingat kata Allah Ta'ala, ini benda yang pertama pasti berlaku pada orang beriman pada Allah Ta'ala. Tak berlaku sekarang, esok. Tak esok, tahun depan. Tak tahun depan, pasti tunggulah saat diuji dengan sifat ketakutan. Satu, ini kata Allah Ta'ala. Yang kedua apa dia? Minal khawfi wal ju'. Yang kedua akan diuji dengan kelaparan. Ini mungkin kita tak pernah berlaku, ataupun kita pernah berlaku dulu. Bila? Waktu bawa kahwin dulu. Saya pernah dulu baru nak survive hidup, diuji, tak ada kerja, sehari hidup tu tak dapat nak menampung, tak makan 2-3 hari. Saya rasa semua orang yang pernah berumah tangga ni pernah melalui momen-momen tu. Ke orang sebenarnya ni tak? Yang mana tahu orang sebenarnya ni, orang kampung ni banyak kebun, banyak tanah, banyak buah, banyak hasil tanaman. Tahu sebenarnya ni semua apa, tanam sendiri kan. Tanam sendiri, tak ada masalah kelaparan lah. Sebab tu kita lihat antara fitnah akhir zaman apa dia? Bumi tandus. Kenapa bumi tandus? Allah putuskan rezeki langit. Kita lihat dalam surah Duha. Apa surah Duha pula apa? Doa solat duha. Allahumma in kana rizquna fi samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Ya Allah, kalaulah rezeki aku di langit, maka turunkan ya Allah. Kalau rezeki aku ada di bumi, maka keluarkan ya Allah. Doa ni kenapa dimulakan dengan rezeki langit baru bumi? Kata ulama, rupa-rupanya kita mendapatkan rezeki bumi sebab apa? Allah kurniakan rezeki langit. Apa antara rezeki langit? Matahari yang pancarkan cahayanya kepada tumbuh-tumbuhan yang akhirnya hidup, kita dapat makan daripada hasil tumbuhan. Titisan air hujan, betul? Turun ke bumi, subur tanah, tumbuh-tumbuhan, hidup, kita makan daripada hasil rezeki langit. Sebab tu di antara fitnah akhir zaman, bila turunnya Masih Dajjal, apa yang Allah uji pada orang beriman ni? Terputus langsung rezeki langit.
Hujan tak turun bertahun. Bayangkan hujan tak turun setahun, sahabat-sahabat, tak turun setitis pun. Maka diuji dengan 3 senjata daripada Masih Dajjal. Pertama, makan dan minum. Waktu tu siapa yang lemah iman, yang fasik ini, yang kelaparan, kebuluran ni, subhanallah, dihidangkan makanan yang segar-segar, yang indah, yang sejuk-sejuk. Maka siapa yang makan hasil daripada wujudan Masih Dajjal ini, maka terkeluar murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa kata ulama dalam hadis Nabi sebut apa ujian Dajjal yang kedua? Iaitu perempuan-perempuan yang bergiling-giling sampai Nabi ke, ya Allah, tengok tegak. Itu iklan 2-3 saat. Apatah lagi akan datang real. Keistimewaan siapa jadi pengikut Dajjal ni dapat gundik-gundik masing-masing. Sahabat-sahabat sekalian. Yang ketiga apa dia? Dihidupkan ibu ayah dalam makam-makamnya. Ibu ayah dibangkitkan. Mak ayah akan berkata pada siang, wahai anak beriman pada Dajjal, ini Tuhanmu. Aku dah mati dah, tahu dah, aku dah melalui alam akhirat. Maka anak yang jahil, yang tak tahu tentang fitnah akhir zaman ini, akan mengikut telunjuk ibu dan ayah mereka. Dihidupkan makam-makam ibu dan ayah mereka. Sebab-sebab sekalian, na'udzubillah. Maka ni Nabi sebut. Yang kedua, Allah SWT akan diuji dengan kelaparan. Diuji dengan kelaparan. Bayangkan lockdown, tentera yang berkawal, kedai semua tutup, kita punya stok makan dah habis. Ya Allah, tak nak bayang macam mana. Tak nak bayang macam mana. Masa saya belajar kat Mesir dulu, evakuasi, jatuh pemerintahan Husni Mubarak secara digulingkan oleh rakyat. Kes jenayah meningkat, sampai tahap orang Arab ni ceroboh rumah jiran-jiran ni. Ceroboh. Polis tak ada, tentera tak ada. Banduan dibebaskan, lepas macam tu je. Kawan saya on the way nak balik daripada kuliah nak balik rumah, tengah lalu selisih dengan orang Arab tu tanpa sedar, dia jalan macam biasa, tiba-tiba lalu selisih tu, pisau belik, pisau rembo tu dia cocok peha. Cuk, melekat, dia pusing, minta duit. Tu zaman saya belajar. Balik rumah tengok darah habis peha dia. Kes jenayah meningkat. Kes jenayah meningkat. Maka sebab itu Allah bagi kita nikmat keamanan, kedamaian. Ini semua sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Tunggulah jua akan datang, satu dunia akan berlakunya pergolakan. Sebagai tanda musnahnya kita berada pada penghujung zaman, yang pasti akan diuji dengan kebuluran. Ini janji Nabi. Yang lebih sebut kemaraunya suku tahun depannya 1 tahun kemarau panjang, maka turun Masih Dajjal. Nabi sebut. Persoalannya dalam bentuk kemarau tu macam mana Allah Ta'ala. Bila sebut pasal hadis akhir zaman ni, tak ada ulama yang sepakat. Boleh kupas secara real life, tak ada benda yang kita boleh agak masuk bagi Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua. Apa dia? Pasti tak pernah berlaku diuji kelaparan. Ialah anak orang kaya, gaji besar, tak pernah ada musibah kelaparan. Anda tahu, na'udzubillah, faktor virus COVID-19 ni, bermulalah kita merasai apa tu erti nikmat makan. Mana tahu, na'udzubillah, sahabat-sahabat sekalian, Malaysia jadi macam negara-negara yang lain. Habis, sumber makannya habis dan seumpamanya. Ini dua. Allah sebut pasti akan berlaku pada orang beriman. Tak hari ni, esok tahun depan, tidak tahun depan, akan akan datang. Bersedia saja dalam bentuk masing-masing Allah akan menguji kita. Dua. Yang ketiga, apa kata Allah Ta'ala? Wa naqsim minal amwal. Akan dikurangkan harta bendanya. Akan dikurangkan harta bendanya, sama-sama. Saham jatuh, mata wang jatuh, minyak jatuh. Minyak jatuh ni paling beruntung siapa? Rakyat dah. Tapi yang memimpin negara ni pening nak cari sumber untuk run survival kerajaan macam mana. Kita seronok main beracun. Minyak tu pun viral, terima kasih. Yang paling kepala tu kerajaan. Macam mana nak survive dengan hutangnya kita pada negara, dengan bank dunia ni, macam mana nak bayar.
Subhanallah, ini satu musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar. Sebab itu kita lihat ketika zaman Arab Jahiliyah, ketika zaman Arab Jahiliyah, Jaziratul Arab, semenanjung Arab yang paling miskin negara mana? Wilayah mana? Madinah. Betul? Sebab tu kota Madinah ni negeri daerah yang paling banyak peperangan dan pergaduhan dan pembunuhan. Apa maksud dia? Negara yang krisis ekonomi biasanya jenayah nekat. Maka Allah nak tunjukkan hebat Nabi Muhammad ni, diutuskan membuka kota Madinah ni, satu tempat yang paling gelap dalam Jaziratul Arab. Tapi Nabi mampu membina negara tersebut menjadi apa jadi sekarang, Madinah Al-Munawwarah. Betul? Negara yang sangat kaya raya sampai kiamat. Ini janji Allah Ta'ala pada Rasulullah. Nak bagi tahu, ada ulama kata boleh saja Nabi ni Allah utuskan dekat Rom, dekat Parsi, yang memang terkenal negara kaya, negara yang hebat tentera dia, negara yang ada tamadun, betul, peradaban yang tersendiri. Kenapa Nabi tak diutuskan ke wilayah tersebut? Lagi viral Islam tu dapat disebar luas dengan kekuatan, dengan kepakaran orang-orang Rom dan Parsi. Tapi Allah utuskan Nabi ni berhijrah dekat bumi yang paling gelap, paling tandus, paling miskin. Sebab apa? Nak bagi tahu tempat yang paling miskin, tempat yang paling penuh dengan kegelapan, pembunuhan, pergaduhan, perbalahan. Tapi dengan kehebatan Rasulullah SAW, asbab izin Allah Ta'ala, Nabi boleh membangunkan kota Madinah sampai sekarang. Yang tadi mukjizat Rasulullah SAW, bijak dalam dia develop, membangunkan negara yang hancur, yang musnah. Sebab tu negara yang ada krisis ekonomi, tunggulah. Tak kerana pemimpinnya akan berkecamuk, rakyatnya akan ikut serta berkecamuk, bergaduh habis. Semua sebab krisis ekonomi. Sebiji macam mana Allah sirahkan dekat kota Madinah. Kota Madinah. Sepakat ulama kata zaman tersebut tempat yang paling gelap Madinah. Sebab tu bila mana Nabi masuk ke Madinah, apa Nabi bagi nama? Madinah, bandar. Daripada kampung yang gelap, Nabi tukar, transform dengan nama bandar, psikologi. Kampung yang gelap Nabi tukar dengan bagi nama bandar. Bandar ni sinonim dengan benda yang maju, benda yang tempat crowd, orang akan berpusu, betul? Satu. Yang kedua, munawwarah, bandar bercahaya. Bijak Nabi. Starting tu dia tukar nama dulu sebagai doa, betul tak? Sebagai doa, sebagai dia punya roadmap dia punya vision dia. Maka berjaya apa yang Nabi sunahkan dekat kota Madinah Al-Munawwarah. Tengok bila mana berlaku krisis ekonomi, daripada orang atasannya sampai masyarakat marhainya akan berlaku macam-macam pergaduhan, perbalahan. Confirm. Maka kesan daripada itu apa sebab sekalian? Wa naqsi minal amwal, akan berlakunya ujian, akan kurangnya harta benda. Itu tadi kita contoh dia. Uang kerja, simpanan makin habis, saham jatuh, orang yang buat investment habis pelaburan ni. Dia invest lama ni, main 2, 3, 4, 5 tahun, untung puluh-puluh ribu. Dengan hanya isu ni dalam sebulan 2 ni, habis. Keuntungan selama 5 tahun tu, satu kelip mata je habis. Burn. Macam Malaysia lah. Malaysia kan masa seminggu, 2 minggu seminggu lebih, peralihan, jatuh kerajaan lama, naik kerajaan baru. Pakar ekonomi sebut dalam tempoh 2 minggu saja saham Malaysia jatuh, menjunam sampai puluh bilion kerugian. Maksud kata duit tu tak masuk ke poket kerajaan. Burn. Subhanallah. Macam tu sekelip mata Allah boleh tarik balik rezeki hamba-hamba dia. Yang sahabat-sahabat sekalian, ni pula satu hal, Arab Saudi pula buat perangai. Dia nak dominan dalam isu ini. Dia punca jatuh harga minyak ni, negara pengeluar minyak ni dia gaduh deal antara mereka, demand. Maka nampak Rusia tak bagi kerjasama, tu yang dia boycott. Dia perbincangan dengan negara pengeluar minyak ni, mereka bergaduh, atau jadi harga minyak jatuh habis di punca. Punca utama perbincangan Rusia dengan Arab Saudi. Perbincangan tu gagal, terus
jatuh sampai paling rendah dalam tempoh 20 tahun, 10 tahun tak pernah sejatuh nilai minyak dunia sekarang. Ada yang terakhir sekali apa kata? Wa naqsi minal amwali wal anfusi. Apa ni? Anfus apa anfus? Akan diuji dengan kematian. Mungkin ada orang dah diuji, mak ayah mati dah, betul? Tapi tunggulah, mereka yang ada mak ayah pasti akan diuji kematian ibu dan ayah. Yang dah pernah rasa, dah pernah sedih habis, betul? Yang masih ada mak ayah ni tunggu akan datang. Tak hari ni, esok tahun lepan, tak tahun lepan akan datang. Ibu ayah kita akan diuji dengan kematian. Ada orang diuji dengan anak mati, tapi kena ingat siapa yang ada anak ni akan datang, akan diuji anak pula yang akan mati. Masuk kata daripada ayat ini, akan Allah uji manusia ini apa dia? Akan dicabut nyawa orang yang disayangi. Betul dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Apa Allah sebut? Masadhumul ba'sa wad-dharra. Allah menggunakan lafaz masad. Apa tu masad? Allah menyentuh orang beriman ini dengan sedikit malapetaka, kepedihan, musibah hidup. Subhanallah. Pada Allah Ta'ala, musibah hidup ni pada Allah, Allah hanya menyentuh hamba dia, sentuh. Dan kata ulama, ba'sa wa dharra ni antara ujian yang pedih pada manusia ni apa dia? Kematian orang yang disayang. Tapi pada Allah Ta'ala, kematian orang yang kita sayang tu sentuhan ujian kepada hamba-hamba yang beriman. Allah ajar sentuh je. Tapi pada kita ni yang orang yang lemah iman tu seriau. Itu yang kadang-kadang orang yang lemah iman Allah sentuh dengan kematian, dia jadi kufur kepada Allah Ta'ala. Dia tak boleh terima hakikat, dia tinggal ibadah dia, dia meroyan, betul? Kesan lemah iman kepada Allah. Sebab kata ulama ayat ini, mati, rezekinya terbakar, Allah gelapkan habis hidup dia, Allah tarik rezeki dia, itu semua Allah kata masadhumul ba'sa. Allah sentuh je ujian kepada hamba-hamba yang beriman. Maka awas, siapa yang Allah sekadar menyentuh hidup dengan sedikit ujian saja dan meroyan, maka orang inilah yang dikatakan orang-orang yang fasik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang kita bimbang sebab yang keempat apa dia? Akan diuji dengan kematian. Wallahu alam. Saya dapat makluman tadi dekat guru ustaz-ustaz Selangor. Ada sahabat kita yang dah kena COVID-19 kat sini, belah beranak Ada dapat makluman. Wallah ni palsu ke wallah alam. Imam kita tu, saya selalu imam, dia jadi imam kita tu dekat KS tu. Wallah alam lah. Terkejut juga masa ingat betul betul. Dia sekat mana sekarang? Cikgu Hasan dia. Betul. Kuasa bulu. Subhanallah. Orang yang soleh. Dia yang buka pintu surau, dia yang tutup pintu surau setiap hari, tahajud dekat surau. Subhanallah. Allah sangat mujahadah dalam ibadah, istiqamah 5 waktu. Tapi Allah uji juga kan. Orang soleh pun Allah uji. Sebab tu ada orang kata kadang-kadang kenapa datang begini pada orang soleh. Mesti di Malaysia ni ada orang yang buat benda munkar yang dahsyat, yang akhirnya orang soleh tidak buat nahi munkar, Allah datangkan bala kepada semua golongan soleh dan toleh. Sebab tu tentang wabak berpenyakit ni, kalau kita lihat dalam zaman tabi'in, beberapa yang dikisahkan, antara khalifah zaman dahulu dalam menangani isu wabak berpenyakit, sahabat-sahabat, apa yang mereka buat? Pemerintah akan kerahkan kepada masyarakat, dia buat 2 benda. Apa dia? Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, dibuangkan, dimusnahkan alat-alat maksiat. Kalau kita dalam konteks Malaysia, negara majmuk ni, buat announcement macam tu, pemerintah kita buat macam tu, oh boleh perang kaum nanti, boleh perang kaum. Tapi begitulah keadaannya. Kalau kita faham daripada sejarah tersebut, dimaksudkan alat maksiat apa dia? Kalau dalam konteks zaman sekarang, TV, gadget, gelap malam, wayang, disco, pub, kasino, ini semua ni perlu dimusnahkan sepatutnya. Tapi kita tidak ada kemampuan. Kita tidak ada kemampuan untuk secara veto gitu. Sebab kita
negara yang belum lagi totally mampu melaksanakan undang-undang Islam. Maka tak mampu mengadap, istilahnya mengadap, terimalah kita musibah ni sebab-sebab sekalian. Sebab tu kalau kita lihat orang kita dah terikut trend barat. Apa dia? Kita ni memandang bala ni bukan bala, tapi kita telah terpengaruh dengan ideologi barat, dengan cara fikir barat, memandang isu macam ni merupakan bencana alam. Istilahnya kata ulama, orang yang memandang dengan mata sekular. Sebab tu dalam Islam, isu macam ni dia tak sebut bencana alam. Disebut sebagai apa istilahnya? Musibah ataupun bala daripada Allah. Betul? Dalam Islam, isu macam ni namanya bala, namanya musibah. Kenapa Islam meletakkan perkara ini dalam konteks bala, musibah? Supaya manusia ni memandang isu ini dia ada kait dengan ketuhanan. Ini akidah itu. Berbeza orang barat. Orang barat, tsunami, banjir besar, gempa bumi, puting beliung, betul? Ribut taufan, ini semua mereka kata, mereka istilahkan sebagai fenomena alam, bencana alam. Ini namanya orang yang memandang tribulasi dalam konteks mata sekular. Dia tak nak seboleh-bolehnya isu ini dikait dengan ketuhanan. Berbeza orang Islam. Orang Islam diajar dalam agama kita, jelas Nabi sebut bencana alam, gempa bumi, banjir besar, betul? Taufan. Ini semua dalam hadis Nabi sebut sebagai bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham benda ni bala, mengajar kita orang beriman ini mesti mengingat fenomena ini semuanya itu berkait dengan ketuhanan. Adalah manusia buat salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita. Tapi orang Islam sekarang jahil. Dia terikut dengan formula barat. Akhirnya kita meletakkan isu seperti ini sebagai fenomena bencana alam. Nothing. Itu yang cara usaha tu, benda yang bersifat duniawi ya. Buat benda tu, buat benda ni, kena jaga tu, kena jaga ni. Bukan saya nafikan benda tu, tapi tak seiring dengan penegasan, penekanan tentang kerohanian, ketuhanan. Contohnya kita kita kena wajibkan kalau boleh keluar berkeliling. Contohnya wajibkan semua orang beriman, orang Islam ini buat solat hajat, bangun malam, wajibkan. Tapi tidak ada benda-benda yang dalam version yang macam tu. Maka sebab tu sahabat-sahabat sekalian, kita perlu melihat benda ini dalam perspektif Islam. Ini semua merupakan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut bala ini, dua sifat dia. Apa dia? Mustahil boleh dihalang kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Satu. Bila sebut bala, benda yang tidak ada teknologi yang boleh menghalaunya, menghilangkannya. Satu. Itu sifat bala. Yang kedua, bala ini pasti kena pada orang baik dan orang yang tidak baik. Allah pukul rata. Itu namanya bala. Macam Cikgu Hasan, dia orang yang soleh, sangat subhanallah. Tapi Allah uji dia. Sebagai satu contoh, orang Allah uji dia. Bukan salah dia, tapi nak bagi tahu bala ini Allah pukul kepada orang yang baik dan orang yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ni sifat bala dua yang disebut. Pertama, Allah pukul rata. Yang kedua, sifatnya tidak boleh dihalang. Pula tu kalau kita lihat sekarang ni isu, banyak pula ustaz-ustaz mengajar tentang hadis eskologi. Tahu tentang hadis eskologi? Hadis eskologi ni hadis-hadis tentang cerita akhir zaman yang dikait dengan isu semasa. Contoh. Kenapa Amerika telah berjaya menemukan penawar bagi penyakit COVID-19 ni? Itu yang China claim masa awal-awal tular virus ni. China dah buat satu konvensi satu sidang media lah, rasmi, wakil daripada Menteri Dalam Negeri dia. Dia sebut ini semua konspirasi Amerika untuk melumpuhkan ekonomi China. Kan isu ni mula berlaku sebab apa? Presiden China kan claim waktu dia punya hari, macam hari, bukan hari merdeka dia,
hari sempena macam kalau kita ni merdeka lah. Hari apa tah namanya? Hari apa tah? Dia bukan hari merdeka. Sebab China dikatakan bukan negara yang dijajah. Dan China dalam sejarah dia, China ni tak pernah menjajah negara. Itu point dia. Dia tak pernah dijajah dan tak pernah menjajah negara. Allah, jadi saya lupa nama perayaan. Kan presiden buat satu statement. China berada pada satu tahap yang paling tinggi, yang paling gemilang. Macam itulah makna dia. Di mana teknologinya, ketenteraannya, tidak ada satu kuasa pun boleh mengalahkan China. Selepas statement tu dalam hampir seminggu tu, terus Wuhan kan, isu macam-macam, wabak tu cepat, beratus-ratus dalam sehari, dan tular sampai satu dunia sekarang jadi apa? Pandemik, kan? Wabak yang merentasi benua negara. Tiba-tiba Amerika claim jumpa penawar, dan dapati memang ada penawar yang boleh menyembuhkan penyakit wabak virus COVID-19. Tu yang diorang kait relate hadis eskologi ni. Nak bagi tahu wabak ni adalah ciptaan makhluk, yang mana dia boleh mencipta virus dan dia akan mencipta penawar. Wallahu alam. Tuan-tuan setuju tak statement tu? COVID-19 ni merupakan konspirasi. Maksud kata Amerika, Israel ini yang meniupkan virus ini, dan mereka juga yang mencipta penawarnya. Maka itu yang sekarang orang duk kait-kait dengan hadis ni dengan kita ni. Tu yang kata tu namanya hadis eskologi tu. Hadis akhir zaman yang dikait dengan isu semasa. Nauzubillah. Wallahu alam, kita tak tahu adakah betul makna hadis tersebut tu berkebetulan dengan cerita sekarang ini, adakah itu maksud sebenar ataupun sebalik. Allah alam, tak pasti. Kalau saya sebut statement tadi tu, tuan-tuan setuju tak setuju? Benda ni konspirasi ke memang masanya? Memang ni wabak ni memang manusia tak boleh buat apa. Kita tunggu azan, tuan-tuan fikir nanti jawab. Wallahu alam. Kita bagi lalu azan dulu.
Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik. Dah ada jawapan dah. Konspirasi ni pun dan hujah komander tentera Iran mati kena COVID-19. Komander inilah yang announce bila mana General Qasim Sulaiman mati kena bom dengan Donald Trump punya arahan, kan, isu tu kan. Komander yang baru ini yang buat announcement, kerajaan Iran buat announcement siapa yang dapat bawa kepala Trump ni, dia akan bagi berapa juta US dollar. Tiba-tiba COVID-19 ni boleh pilih orang. Komander tentera Iran ni mati, baru-baru ni mati. Memang sah mati, confirm mati lah. Confirm mati. Dan beberapa lagi tokoh-tokoh tertentu pun mati dalam peringkat global lah. Itu yang orang ulas benda ni konspirasi sebab atas poin-poin macam ni lah. Soalannya, setuju ke setuju? Tak setuju Tak setuju. Ini namanya hadis eskologi. Oh dia? Ini namanya hadis hadis eskologi. Hadis cerita pasal akhir zaman yang dikaitkan tentang isu semasa. Tentang isu semasa. Tentang sa'i kosong, Kaabah kosong. Bila kosong ini, itulah sebenarnya apa? Adalah macam-macam pandangan lah yang dikaitkan hadis tu, hadis ni. Tengok sekarang Kaabah dah kosong. Macam itulah dia punya uraian dia. So wallahu alam lah. Benda ni bukanlah kita kata terima. Nak tolak pun tak tolak pun kita pun kata tak lah. Maka jalan tengahnya bukan soal benda yang akan datang tu. Yang paling kita nak tekankan di sini, apakah persiapan kita sekarang. Itu poin dia. Jadi sebagai kesimpulan dengan topik yang saya bawa secara khas pada malam ini tentang benda ni, apa yang kita kena buat dalam menghadapi wabak virus COVID-19 ni. Pertama sekali, orang beriman sekalian kena tenang dan banyak kena bersabar. Ini Islam kita ajar, ni agama kita ajar. Sebab orang beriman ini dia tidak gentar dengan ujian, dia tidak terkesan dengan musibah. Sebab apa? Sebab orang beriman ini memang cinta pada kematian. Melainkan dia tak ada bekal amal lah, tak ada bekal amal. Sebab tu kalau kita lihat hadis yang sahih, kenapa orang yang mati su'ul khatimah rohnya susah keluar. Kata Nabi, sebab orang yang ketika mana mati su'ul khatimah, rohnya itu akan berpecah-pecah ke kanan, ke kiri, ke tangan, ke kaki. Lepas tu orang yang mati buruk ni macam mana mati dia? Ke kiri ke adalah hadis Nabi sebut, ketika dicabut roh oleh malaikat maut, rohnya ke kiri ke kanan, berpecah-pecah ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas. Yang akhirnya kata Nabi, malaikat maut akan merentap rohnya. Dengan begitu dahsyat. Dengan begitu dahsyat sahabat-sahabat sekalian. Kecuali orang-orang yang mati husnul khatimah. Sebab apa? Orang beriman ini diajar dalam hidupnya, apa-apa tribulasi, musibah yang datang padanya, kena belajar tenang, kena banyak belajarkan sabar. So itu benda kita kena buat. Tenang. Tenang tu bukan tenang-tenang kosong, bukan tenang-tenang kita buat benda yang tak sepatutnya. Tenang, pergi mall, tak ada benda. Itu bukan tenang, itu gila. Tenang ni masih buat benda-benda yang relevan lah, yang protect, yang pelindung diri dia. Jadi orang beriman sepatutnya kena banyak tenang, kena banyakkan bersabar, kena banyak solat taubat, kena tingkatkan amal soleh kepada Allah Ta'ala. Setakat ni lah, tak tahulah nanti malam Jumaat kecuali di Perlis lah, semua negeri dan Negeri Sembilan masih boleh lagi solat Jumaat. Tadi IKIM saya undui ke sini pun disebut solat Jumaat masih diteruskan lagi, dan solat berjemaah, kecuali semua malam ni wallahu alam pukul 9 pukul 9. Tapi Negeri Sembilan
dan Perlis. Dah ada announcement lah rasmi. Memang dah dihentikan seketika solat Jumaat dan juga solat berjemaah dan solat Jumaat. Tak boleh. Kuliah pun tak boleh. Jadi itulah, banyakkan tenang, sabar, solat taubat, kita tingkatkan amal ibadah pada Allah Ta'ala. Kita buang dah perkara-perkara maksiat dalam hidup kita. Itu dari sudut rohani lah, dari sudut kita punya batiniah kita. Adapun dari sudut zahiriah kita, apa yang tuan-puan kena buat, pertama sekali betul lah apa yang para doktor kerajaan kita sarankan. Nombor satu, yang paling penting, jangan pergi tempat orang ramai. Jangan pergi tempat orang ramai, mall. Pasar malam boleh? Boleh pasar malam? Cik boleh cik? Puan muslimat boleh? Pasar malam memang tak boleh, memang kena pergi Ustaz. Macam mana Ustaz? Pasar malam tu nanti tak support orang Melayu kita nak berniaga. Payah. Poin yang paling penting, jangan pergi tempat orang yang ramai lah. Orang yang ramai. Ada yang meletakkan requirement tu 50 orang. Tempat himpun 50 orang. Lebih 50 orang tu jangan pergilah. Pasar malam lebih 50 orang. Jangan pergi ya. Itu nombor satu, itu yang paling penting. Jangan pergi tempat orang ramai. Satu. Yang kedua, jaga kebersihan. Basuh tangan kan. Basuh tangan. Kalau tak ada kemampuan, banyakkan basuh pakai sabun. Pakai sabun. Tapi kalau kita pergi klinik biasa tu, cek demam ke tak tu bukan khas untuk cek COVID-19. Tapi kalau betul-betul nak filter diri kita ni ada COVID-19 ni, memang rawatannya mahal. RM480 dia kata. Paling murah. Paling murah. So tak mampulah. So jadi tak mampu, kalau ada simptom-simptom demam, batuk-batuk tak berhenti, boleh pergilah klinik untuk dapatkan kepastian. Takut kita ni, bukan kita ni kena wabak, kita yang pembawa wabak. Tawakal. Yalah sembahyang Jumaat, bukan sembahyang Jumaat kau takkan kena bala. Masalah kau yang buat bala. Orang lain tu tak kena pergi sembahyang Jumaat. Engkau yang kena tu pergi sembahyang Jumaat, kau yang buat bala kat orang lain. Maka sebab tu atas kias ni kita kena faham. Bukan isu takkanlah sembahyang berjemaah kita kena penyakit jangkit macam ni. Kita bukan pergi tempat-tempat yang maksiat, tempat-tempat yang terbuka, masjid kot, tempat sembahyang kot. Tu orang lain. Kita yang pembawa tu jangan pergi. Sebab tu kena check. Dan terakhir sekali, tuan-puan sekalian, sebagai langkah berjaga, kalau dapatilah ini memang kena lockdown, kena prepare lah makanan harian kita. Banyaklah saya terima antara cadangan list yang kena beli apa. Kena ada makanan yang karbohidrat, protein, yang ringan-ringan, contohnya roti. Kena beli banyak sikit lah untuk tempoh sebulan ke something lah. Kadang-kadang macam saya tadi, kebetulan saya tanya rumah saya, kalau betul lah kena kuarantin, apa nak beli Sebab kita jenis beli 2-3 hari, untuk stok 2-3 hari ni, nak beli untuk sebulan. Beli apa? Macam semalam dah pergi pasar, macam dah pergi beli dah. Rupanya penting list tu, sebab kita tak tahu apa benda kena beli. Kan kita beli apa, Cokolat lah, air tin lah, air kes, air kotak. Rupanya bukan tu. Dia kena beli benda protein, karbohidrat, beras kena cukup. Kalau boleh kena banyakkan roti, kena banyakkan buah. Bila dia listkan tu, baru saya nampak, oh iya betul jugalah. Jarang kita buat benda tu simpan kat rumah kan. Itulah antara benda yang boleh kita usahakan sebagai ikhtiar kita kepada Allah Ta'ala. Maka selebihnya, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Maka mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian, kita doakanlah kepada, khususnya kepada mereka yang bertugas dekat KKM, yang menghadap virus ni. Kita ni orang yang berjauhan, yang paling kita simpati ni para doktor, jururawat yang menghadap, yang terpaksa tak ada pilihan, perlu mendepani pesakit-pesakit COVID-19 ni. Maka mereka ni lah yang paling kita kata berjuang banyaklah untuk masyarakat kita ni. Maka tolonglah doakan untuk mereka dan negara kita umumnya, supaya kita dibuang daripada bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.